Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada muka surat 534 membincangkan amar ma'ruf nahi munkar. Sebelum daripada itu, suka saya sebutkan dalam muka surat 532 nombor 947 yang kita ada bincang sebelum ini mengenai riwayat dalam Sahih Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahawasanya Ar-Rubai' Ummu Harithah melukai seseorang. Mereka saling menuntut di hadapan Nabi. Baginda bersabda, qisas. Maka Ummu Rubai' mengatakan, wahai Rasulullah, engkau akan mengqisaskannya, demi Allah dia tidak akan diqisas. Nabi SAW, subhanallah, ya Ummar Rabi', al-qisas kitabullah. Iaitu maha suci Allah, wahai Ummu Rubai', qisas itu ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni hadis yang panjang, cuma dapat saya simpulkan mengenai dengan hukum syariat. Bila sebut tentang dalam bab jenayah, ada hukuman-hukuman yang wajib dalam mencederakan, melukakan, maka syarak telah meletakkan satu garis panduan, iaitu Allah Ta'ala syariat menjadikan bagi sahibul haq, bagi orang yang dicederakan, orang yang dilukakan, ada pilihan. Ada dua pilihan, sama ada nak minta hukuman qisas, dicederakan dia, ataupun boleh memaafkan dia. Wa yaghfir liman asa'a ilaih. Dia boleh maafkan terhadap orang yang menzalimi, yang melukakan dia. Dalam hadis ini daripada riwayat Anas bin Malik, Rubai' adalah ibnatun Nadar. Rubai' binti Nadar. Adik-beradik dia Adik-beradik dia adalah Anas bin Nadar. Rubai' binti Nadar, dia telah patahkan gigi depan seorang hamba perempuan dia. Seorang hamba perempuan ataupun kanak-kanak perempuan. Maka pada ketika itu kaum Rubai' dia menuntut daripada kaum kabilah yang hamba perempuan tadi untuk mereka mengambil arsh. Arsh ni mengambil pampasan je lah, tak perlu hukuman qisas, cukup dengan bayar duit pampasan je. Hukum dia seperti mana orang yang membeli satu barang daripada penjual, kemudian dia mengetahui ada keaiban pada barang tersebut, jadi pembeli minta dikembalikan sebahagian duit dia. Minta dikembalikan sebab ada aib, ada kecacatan pada barang tu. Jadi pembeli dia boleh mengambil kembali duit dia, tapi bukan semualah daripada penjual apabila dia tahu ada beberapa keaiban pada barang yang dibeli. Dalam masalah kisah Rubai' binti Nadar, arsyul jinayat ataupun pampasan bagi jenayah ini, yang dicederakan, yang dilukakan ni, sama juga, dia ada perlu dibayar atas luka yang dia telah lakukan. Kerana duit tersebut ataupun dipanggil arsyul jinayat, iaitu duit pampasan atas kecederaan yang berlaku sebagai menampung kekurangan, keaiban apa atau kesakitan yang dia telah lalui. Mereka minta wa talabu al-afwa 'anir Rubai'. Qabilah Rubai' minta bagi pihak Rubai' supaya maafkan je lah. Patah gigi depan je, maafkan je lah.
Qabilah Jariyah, qabilah hamba perempuan ni, dia tak nak qabilah daripada kanak-kanak perempuan lah, dia tak nak. Dia enggan memaafkan dan dia tidak mahu untuk mengambil arsh. Arsh ni pampasan, dan dia tak maafkan. Bila dia tak maafkan, dia tak nak pampasan, dia nak apa? Dia nak hukuman qisas lah. Maka pada ketika itu qabilah Rubai' dan juga qabilah Jariyah perempuan tadi, mereka semua berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertengkar di hadapan Nabi. Maka fa amarahum bil qisas, Nabi pun perintahkan mereka dengan hukuman qisas, perintah balas balik. Itulah mabda' al-mu'aqabah bil misil. Itulah kita panggil asas dalam hukuman seumpamanya. Kalau seseorang yang buat lukakan dia, dia kena balas dilukai seperti itu juga. Dipanggil al-mu'aqabah bil misil. Adik-beradik kepada Rubai', nama dia Anas bin Nadar, dia sahabat Nabi yang hebat. Dia bagi tahu, atuksaru saniyatur Rubai' ya Rasulullah, adakah perlu dipatahkan gigi hadapan Rubai' wahai Rasulullah? La walladhi ba'asaka bil haqq la tuksaru saniyatuha. Tidak, demi zat yang membangkitkan kamu dengan kebenaran wahai Muhammad, tak perlu dipatahkan gigi Rubai'. Tak perlu. Sebab tu adik-beradik dia tak naklah apa nak patahkan kembali, walaupun dia dah patahkan gigi orang. Maka Nabi SAW bersabda, ya Anas, wahai Anas bin Nadar, kitabullah al-qisas, kitabullah al-qisas. Wahai Anas, kitab Allah adalah al-qisas, ataupun al-qisas kitabullah. Qisas ini satu ketetapan dari dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, iaitu antuksaras sinnu muqabilas sinni, dipatahkan gigi orang yang mematahkan gigi orang. Walam yakun hadza i'tiradan 'ala al-hukmi, tidaklah dipatahkan tidaklah Anas bin Nadar ini bermaksud untuk menghalang hukum Allah. Dia tak bermaksud untuk melarang melaksanakan hukum Allah. Hanya saja Anas bin Nadar, dia nak adalah istishfa'. Apa dia nak supaya minta syafaat daripada Nabi lah, daripada Nabi untuk mereka, supaya ringankanlah hukuman yang bakal dikenakan kepada Rubai'. Ataupun Anas bin Nadar bukan nak istishfa', nak syafaat Nabi, tapi dia tak tahu bahawasanya dalam kitab Allah ada hukuman qisas tu adalah hukumnya fardu ain. Fardu ain. Dia menyangka hukuman qisas ini adalah takhyir, pilihan. Nak buat qisas boleh, nak bayar diat boleh. Bayar diat ni bayar pampasan boleh. Kemudian kaum Jariyah tadi, kaum perempuan ni, mereka pun tak apalah, mereka dah terbuka hati dah. Mereka maafkan Rubai'. Mereka telah maafkan Rubai' dan mereka tak nak hukuman qisas, dan mereka terima sajalah pampasan. Maka Nabi SAW bersabda, inna min ibadillah, sesungguhnya di kalangan hamba-hamba Allah, man, ada orang yang law aqsama billah, kalau dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, la abarrahullah fi qismih, Allah taala pasti akan menyempurnakan sumpahnya, akan membenarkan sumpahnya atau merealisasikan kehendak sumpahnya. Dan dalam hadis ini juga nak menyatakan pensyariatan kemaafan dalam melaksanakan hukuman qisas.
Makna gugurkan hukuman qisas, kita maafkan dia tapi duit kena bayar pampasan. Dalam kisah Rubai' bin Nadar ini juga boleh diambil pengajaran, iaitu kelebihan Anas bin Nadar, sahabat Nabi. Anas bin Nadar ni dia bukan nak ingkar ayat Quran, sama ada dia nak minta istighfar syafaat Nabi, ataupun yang keduanya dia tak tahu yang hukumnya adalah fardu ain. Sebab itu Nabi bila mana Anas bin Nadar menyatakan adakah perlu untuk patahkan giginya kembali, Nabi kata subhanallah, maha suci Allah, ya Ummar Rabi', wahai Ummur Rabi', al-qisas kitab Allah. Qisas itu terdapat dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Zaman Rasulullah jadi hakim. Setiap yang ada masalah, contoh dia akan refer kepada Nabi lah. Jadi Nabi akan memutuskan keputusan. Hadis nombor 949. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dalam hadis istizan, minta izin, bahawa dia berkata kepada Umar radhiyallahu taala anhu, di akhir hadis disebutkan, wahai Ibnu Khattab, janganlah engkau menjadi azab kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar menjawab, janganlah engkau menjadi azab. Abu Musa al-Asy'ari kata, janganlah kamu menjadi azab bagi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar menjawab, subhanallah, demi maha suci Allah, hanya saja aku mendengar sesuatu perkara, fa ahbabtu an atasabbata, dan aku ingin untuk mensabitkan perkara tersebut, untuk meyakinkan diriku. Dalam hadis ni Abu Musa al-Asy'ari, dalam hadis ni sebenarnya bila sebut tentang sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka nak taat, menjunjung perintah Nabi, dan mereka melazimi dengan adab dan adab-adab Islam, dan sifat mereka sifat yang wara', merendah diri. Dalam hadis nombor 949 ini nak bagi tahu seorang tabi'in, dia seorang tabi'in, nama dia Ubay bin Umair. Dia memberitahu bahawasanya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dia pernah sekali minta izin, 3 kali tau, minta izin untuk masuk berjumpa dengan khalifah pada ketika itu, iaitu Umar ibn al-Khattab. Maka tak diberi izin kepada dia, kerana pada ketika itu waktu tak selesai, Umar sedang sibuk. Sayyidina Umar khalifah pada ketika itu sedang sibuk. Selepas Umar telah selesai urusan-urusan beliau, maka Sayyidina Umar pun perintahkan supaya bawa masuk yang nak berjumpa dengan dia, iaitu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Maka dikatakan kepada Sayyidina Umar, innahu qad raja'a, wahai Sayyidina Umar, sungguh dia telah pulang, dia telah baliklah. Falamma da'ahu, maka apabila Sayyidina Umar falamma da'ahu wastafhama minhu an sababi adam intizarih, kemudian Sayyidina Umar suruh panggil balik orang tu, panggil Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian Sayyidina Umar tanya dia, selidik, sebab apa ni kamu tak boleh nak tunggu, sekejap pun tak boleh tunggu, dah kamu balik terus. Maka Abu Musa al-Asy'ari memberitahu kepada Sayyidina Umar, inilah sebenarnya perkara yang Nabi SAW suruh kepada sahabat-sahabat Nabi. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dinyatakan, idza sta'zana ahadukum salasan, apabila salah seorang di kalangan kamu minta izin sebanyak 3 kali. Idza sta'zana ahadukum salasan, salah seorang di kalangan kamu minta izin 3 kali, falam yu'zan lahu, tak diberi izin kepadanya, maka Nabi kata apa? Falyarji', pulanglah, baliklah. Fata'ajjaba Umar, maka Umar rasa pelik, kagum mengenai dengan perkara ini, sabdaan Nabi ni, dan dia tak pernah tahu benda ni.
sedangkan dia bersama dengan Nabi ketika hadar, ketika tidak bermusafir ataupun ketika bermusafir dia bersama dengan Nabi. Wa khasyiya an yakuna Abu Musa, maka Abu Musa al-Asy'ari pada ketika itu takut, qad wahima, takut dia tersalah ke ataupun bagaimana ke, dia rasa curiga lah. Kemudian fatalabahu bi ihdari man yashhadu ma'ahu bi hadhihi sunnah, maka Sayyidina Umar kata, boleh tak aku nak minta ni kepada Abu Musa al-Asy'ari bawa datang orang yang menjadi saksi bersama dengan sabdaan Nabi ini. Siapa yang di kalangan sahabat Nabi yang lain yang mendengar perkataan ini, dengar perkataan apa, idza sta'zana ahadukum salasan falam yu'zan falyarji', bila diminta izin 3 kali nak masuk maka tak diberi izin, pulang balik. Sayyidina Umar nak bukti dia, nak saksi siapa yang dengar lagi. Hatta la yastahina an-nas, sehingga Sayyidina Umar nak manusia tak mengambil remeh, tak mengambil kecil, tidak menganggap kecil perkara ini, dinisbahkan sesuatu kepada Nabi tapi sebenarnya bukan kepada Nabi. Sebab tu dia nak selidik betul. Maka Abu Musa al-Asy'ari pun pulang dan dia pergi ke majlis orang-orang Ansar. Dia mintalah di kalangan orang Ansar siapa yang boleh menjadi saksi bersamanya ke atas kesahihan nisbah hadis ini, iaitu nisbah hadis idza ista'zana ahadukum salasan falam yu'zan lahu falyarji'. Siapa boleh jadi saksi yang mendengar daripada Nabi hadis ini? Dan perkara ini adalah ma'ruf, perkara yang diketahui umum, yang masyhur di antara di kalangan orang-orang Ansar. Maka mereka hantarlah bersama dengan Abu Musa al-Asy'ari, mereka menghantar seorang kanak-kanak di kalangan sahabat, namanya adalah Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Abu Sa'id al-Khudri pergi bersama dengan Abu Musa al-Asy'ari, pergi berjumpa dengan Sayyidina Umar, dan Abu Sa'id al-Khudri menjadi saksi tentang kesahihan nisbah hadis ini, iaitu apabila seseorang nak masuk minta izin 3 kali, kalau tak diberi izin pulang. Okey, kemudian dia menjadi saksi tentang kesahihan hadis ini. Apabila Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu mengetahui kesahihan hadis ini, sedangkan dia adalah sunan al-zahirah, sunan-sunan yang zahir, yang tak tersembunyi sebenarnya, semua orang di kalangan orang Ansar kebanyakan semua tahu. Arja'a sababa khafaiha alaih ila kaunihi insyaghala bitijarati wasafqi bil aswaq. Maka dia refer balik, tengok balik sebab apa, selidik balik sebab apa tersembunyi hadis ni ke atas dia, sampai dia tak tahu hadis ni. Rupanya kerana dia ni sibuk dengan perniagaan dia, dengan transaksi dia di pasar-pasar. Kan Sayyidina Umar ni businessman juga, dia seorang peniaga. Jadi sebab dia sibuk dan dia tak dapat hadis tu kepada beliau. Nak tanya ni, apa maksud jangan kamu jadi azab bagi para sahabat Rasulullah? Apa maksud tak? Jangan kamu menjadi azab. Apa maksud? Jadi azab Wahai Ibn Khattab, janganlah engkau menjadi azab bagi para sahabat Nabi SAW. Makna bila mana seperti kisah ni, seperti mana Abu Musa al-Asy'ari dia minta izin 3 kali, Sayyidina Umar suruh tunggu, dia tak nak tunggu, dia tak nak tunggu. Kemudian panggil balik Abu Musa al-Asy'ari, tanya dia seolah-olah nak bagi tahu, janganlah engkau ni mengazab para sahabat Nabi, jangan kau dan menyusahkan sahabat Nabi, menyusahkan. Tapi Sayyidina Umar kata, jawab balik, subhanallah, maha suci Allah, sebenarnya bukan aku nak susahkan sahabat Nabi, tidak, tapi aku nak, bila aku dengar sesuatu, aku nak pastikan itu betul ke tak, confirm ke tak, nak confirmkan tu betul ke tak hadis Nabi. Sebab itu sebab itu para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka terlampau detail dalam menentukan hadis ni. Kalau didengar daripada Abu Musa al-Asy'ari, datangkan saksi seorang, aku nak tahu siapa dia, betul tak ini hadis.
Sebab aku tak pernah dengar benda ni. Dan hadis yang kita sebutkan tadi adalah daruratut taharri fi nisbatil aqwalin nabi. Mesti kena selidik dulu nisbah perkataan ni, betul ke Nabi bersabda, betul ke Nabi bersabda begini, betul ke Nabi kata ni. Kena selidik dulu betul ke tak betul. Dan dalam hadis kisah Abu Musa al-Asy'ari dengan Sayyidina Umar ini juga, perkataan sahabat dia kata kunna nu'mar, bila kami diperintahkan, mana Nabi yang perintahkan kami, Nabi perintahkan kami supaya kami pulang kalau 3 kali beri salam, minta izin, mereka tak beri sebarang jawapan. Perkara yang ketiga, amalan sahabat-sahabat yang senior ni, pekerjaan mereka adalah berniaga, watakassub, atau berusaha apa-apa pekerjaan untuk menyara kehidupan mereka. Walaupun mereka ahli politik, Sayyidina Umar bin Khattab, dia ahli politik, dia menjadi khalifah, pemimpin, tapi dia tak mengikis kekayaan dengan cara politiknya. Okey, dia bukan sebab jadi politik lah kaya. Dia ada kita sebab apa nak untuk jadi politik, contohlah, sebab apa kita nak jadi ahli politik? Bukan untuk memimpin negara, contohnya bukan untuk memandu negara ke arah lebih maju, tapi untuk menghasilkan kekayaan diri dan kroni. Itu tidak bagus lah. Itu tidak bagus. Mereka ahli politik, pemimpin, tapi mereka ada bisnes perniagaan mereka. Itu yang kita nak. Mana kekayaan yang dijana bukan daripada hasil politik dia. Hasil politik adalah gaji, kan tak ada gaji. Mesti ada gaji sebab dia bekerja, tapi dalam masa yang sama dia ada usahakan satu perniagaan yang lain. Jangan termengazam yang kita belakang kisah refer pada Musa ni nak jumpa Nabi, nak jumpa Umar 3 kali, tak patah dia balik lah, baru Umar panggil balik. Kan patutlah kata jangan kamu berusaha sahabat nak panggil balik pula kan. Okay. Dia panggil Abu Musa tu, Abu Musa beritahu, Nabi kata macam ni, Nabi kata 3 kali kalau tak beri izin balik je. Cuma Sayyidina Umar seolah-olah dia nak memberi hukuman kepada Abu Musa ni, sebab ayat Sayyidina Umar lah, ayat dia seolah-olah dia nak memberi hukuman sebab dia tak pernah dengar ini sabdaan Nabi. Kalau salah dia kena lagi. Kalau salah kenalah. Kena kan? Kena. Kalau salah dia kena sebab dia mengada-adakan perkataan yang Nabi tak bersabda. Dipanggil hadis palsu, dia mencipta hadis palsu. Sebab tu dikatakan, wahai Ibn Khattab, janganlah engkau menjadi azab pada para sahabat. Sebenarnya bukan dia nak hukum, nak beri hukuman pada sahabat. Sayyidina Umar tak tahu. Sebab kalau betul hadis itu palsu, Sayyidina Umar akan mengambil hukuman kepada orang yang buat hadis palsu ni. Tapi masalah betul hadis semua tak sampai kepada Sayyidina Umar. Dan ini nak menunjukkan khuduk ni makna rendah diri sahabat Nabi ni, Sayyidina Umar. Sebab apa? Walaupun dia pemimpin, dia orang rapat dengan Nabi, tapi bila mana dia tak pernah dengar, dia bagi tahu dia tak pernah dengar. Cuma dia nak bukti itu benar daripada sabdaan Nabi, dan dia terima dengan hati terbuka. Baik. Dia nak terima baru dia panggil saksi Seorang lelaki yang alim, orang yang hebat, banyak ilmu dia, kadang-kadang tidak dinafikan juga. Dia tak tahu benda-benda yang kecil dan dia mengambil ilmu daripada orang yang lebih rendah daripada dia. Bukanlah maknanya dia ustaz, dia orang hebat, dia tahu semua benda. Tapi kadang-kadang benda yang biasa, simple, kadang-kadang dia pun tak tahu. Bila dia tak tahu, bukanlah rendah martabat dia, tidak. Tapi dia belajar dan dia tahu. Dia belajar daripada benda yang dia tak tahu, dia akan tahu. Muka surat 533 tu ada hadis yang terakhir daripada siapa ni, kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dalam hadis Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam dalam hadis yang panjang, ketika mana dikatakan kepada Abdullah bin Salam, engkau termasuk penghuni syurga, innaka, dikatakan apa? Innaka min ahlil jannah, sesungguhnya kamu di kalangan penghuni syurga. Apa jawapan Abdullah bin Salam? Subhanallah, Maha suci Allah. Dia rasa kagum.
Kagum sebab apa? Bukan kagum dia penghuni syurga tu. Itu memang kagum juga. Tapi dalam hadis ni dia kagum tu sebab dia kata ma yanbaghi li ahadin an yaqula ma lam ya'lam. Tak sepatutnya bagi seseorang dia berkata suatu perkataan yang dia tak tahu. Ma yanbaghi li ahadin an yaqula ma lam ya'lam. Dia tak tahu tapi dia berani berkata. Dalam hadis ini kita nampak subhanallah, ini makna keingkaran. Keingkaran siapa? Keingkaran daripada Abdullah bin Salam. Walaupun telah diputuskan secara qat'i, secara pasti. Secara pastinya telah diputuskan Abdullah bin Salam ini adalah penghuni syurga. Sebab Nabi bagi tahu, Nabi kata kalau kamu nak lihat riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas dalam satu hadis dia kata ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul li hayyin yamshi innahu min ahli al-jannah illa li Abdullah bin Salam. Sa'ad bin Abi Waqqas kata aku tak pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang hidup yang sedang berjalan sesungguhnya dia di kalangan penghuni syurga, melainkan Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam dia masih hidup, Nabi dah confirmkan dia masuk syurga. Melalui perantaraan wahyu lah. Sebab dia antara ulama Yahudi, pendeta Yahudi yang memeluk agama Islam. Sebab pendeta Yahudi ni ramai, mereka mahir faham tentang kitab Taurat tapi mereka tak beramal. Salah seorang yang beramal antara 5-6 orang yang masuk Islam adalah Abdullah bin Salam. Dan Abdullah bin Salam ni bila ditanyakan kepada orang Yahudi di belakang Abdullah bin Salam, mereka kata itulah manusia sebaik-baik manusia dan keturunan yang terbaik. Bila ditanya kepada Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam keluar, dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan melainkan Allah, aku bersaksi Muhammad pesuruh Allah. On the spot berubah. Yang kata dia, yang orang Yahudi yang kata dia sebaik-baik manusia, terus tukar dia lah sejahat-jahat manusia, dia lah seburuk-buruk keturunan. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas dia bagi tahu, Nabi bagi tahu sendiri, kalau nak tengok orang hidup yang sedang berjalan di kalangan penghuni syurga, lihatlah kepada Abdullah bin Salam. Jadi Abdullah bin Salam dia beri teguran, dia kata subhanallah ma yanbaghi li ahadin an yaqula ma lam ya'lam. Tak boleh kita cakap satu benda yang kita tak tahu. Jadi hadis ni Sa'ad bin Abi Waqqas kemungkinan kita kata annahum balaghahum fayuhmal ala annahum balaghahum hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemungkinan yang berkata kepada Abdullah bin Salam ni dia adalah penghuni syurga sebab mereka tahu, mendengar hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas yang menyatakan Nabi bersabda dia adalah di kalangan penghuni syurga. Sebab itu mereka berani cakap, sebab mereka dengar daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, dengar daripada Rasulullah. Sedangkan pada ketika itu Abdullah bin Salam tak mendengar hadis tu. Hadis yang kata Abdullah bin Salam adalah penghuni syurga, dia tak dengar hadis tu, tapi orang lain tahu. Dan ada maksud kebarangkalian yang kedua, ulama kata Abdullah bin Salam mungkin dia tahu tapi dia tak suka untuk puji diri dia kerana sifat tawaduk dan juga sifat rendah dirilah, dan sifat yang tidak suka kemasyhuran. Jadi walaupun dia tahu dia penghuni syurga, Nabi bagi tahu, tapi dia tak suka sifat sifat masyhur, sifat suka orang lain, sifat orang lain kenal dia ni, dia tak nak. Kita lihat yang berikutnya, muka surat 534, amar ma'ruf nahi munkar. Okey, dalam bab baru ni bab terakhir sebelum bab dalam bab zikir, sebelum kita masuk satu bab penjagaan lidah. Okey, perbahasan amar ma'ruf nahi munkar tergolong sangat penting, termasuk bahagian yang sangat penting kerana banyak nas yang memerintahkannya disebabkan keagungannya, perhatian yang bersungguh-sungguh terhadapnya, dan ramai orang yang meremehkannya. Mana ramai orang tak ambil berat tentang amar ma'ruf nahi munkar.
Namun begitu tidak mungkin mengkaji persoalan ini secara terperinci. Kita tak boleh kaji terperinci dan kita huraikan di sini. Imam Nawawi kata dalam kitab ini, sebab kita hanya ringkas. Kita hanya mengambil nukilan-nukilan yang secara dasar sahaja. Ulama telah menulis banyak kitab tentang persoalan amar ma'ruf nahi munkar. Sebahagian di antaranya Imam Nawawi kata, saya bahas di awal kitab Syarah Sahih Muslim. Kitab Imam Nawawi kat Syarah Sahih Muslim, saya jelaskan tentang berbagai hal yang harus diketahui. Itu antara nasihat Imam Nawawi lah tentang amar ma'ruf nahi munkar. Bila sebut amar ma'ruf, ma'ruf ni makna baik. Baik, dia merangkumi perkara wajib pun baik, perkara mandub pun baik, perkara mandub, perkara sunat baik juga, perkara mubah, perkara yang harus baik juga. Okey. Dan ini adalah dipanggil sebagai sepenting-penting bab yang terpenting. Kerana mu'azzamus syariah, kerana kebanyakan syariat Islam ni dia adalah menyuruh kebaikan, suruh semayang, suruh puasa, menyuruh kebaikan, dan melarang zina, melarang minum arak dan sebagainya, mencuri, merompak. Itu semua adalah menegah kemungkaran. Di antara bab yang terpenting lah, antara bab yang terpenting dalam syariat adalah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan juga apa yang berkaitan dengannya. Mengetahui fardu ain tu semua bab penting. Menguruskan urusan fardu ain tu semua penting. Sebab apa dia penting? Kerana ada nas, petikan teks daripada Quran, daripada hadis yang banyak yang datang untuk menyuruh kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Dan amar ma'ruf nahi munkar dia adalah nasihat. Nasihat, an-nasihah allati hiya din. Nasihat itu sebenarnya adalah agama. Agama adalah nasihat. Tetapi ada satu golongan, sebahagian golongan dipanggil puak Rafidah. Puak Rafidah ini mereka walam yukhalif fi zalika, mereka bertentangan illa ba'd Rafidah. Rafidah mereka menolak amar ma'ruf nahi munkar. Cuma bila sebut amar ma'ruf nahi munkar, dia ada ketikanya berbentuk fardu kifayah. Fardu kifayah bila orang lain dah tegur benda tu salah, haram, orang lain dah tegur, kita tak perlu tegur lah. Sebab itu fardu kifayah, dia dah tegur, kita tak perlu tegur lagi. Tapi bila semua tak tegur, perkara haram dibuat, semua tak tegur, maka semua berdosa. Mana orang yang boleh tegur, dia tak nak tegur, tanpa sebarang keuzuran, tanpa sebarang ketakutan. Kalau dia tegur, mungkin dia akan hilang. Mungkin zaman-zaman pemimpin dulu lah. Kalau di Indonesia ni zaman Soekarno kalau tak salah, kalau sekali tegur, esok dia hilang. Hilang lah. Kalau kita kritik, maka esok hilang. Esok hilang lah, tak ada lah. Jadi kalau berlaku begitu, kita tak perlulah amar ma'ruf nahi munkar, sebab berlaku mudarat. Mana berlaku kemudaratan ke atas diri kita, kita diam je lah. Ada ketikanya amar ma'ruf nahi munkar ni fardu ain. Fardu ain ni apa? Fardu ain maksudnya mesti kena buat. Kalau tak, dia berdosa. Mungkin dia seorang saja yang tahu perkara itu haram, orang lain tak tahu, maka hukum ni dia wajib tegur. Yang wajibnya adalah menyuruh kebaikan, melarang kemungkaran. Bagaimanakah diterima ataupun tak terima? Terima tak terima bukan urusan kita. Kita hanya tegur je. Dia tak nak berhenti daripada kejahatan ni, terpulanglah. Kita tegur. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ma'ala rasul illal balagh. Tugas Nabi pun begitulah. Dia bentangkan dakwah dia kepada orang musyrikin. Ini agama Islam, agama yang benar.
Mereka tak nak terima. Apa yang Nabi boleh buat? Takkan Nabi nak bagi hidayat? Nabi tak ada hidayat di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sebahagian di kalangan kita, dia beranggapan kalau bagi nasihat pun dia bukan nak dengar, tapi sebenarnya itu pada sangkaan kita, pada sangkaan tidak diambil kira. Bahkan hukumnya sebenarnya wajib. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kerana sesungguhnya peringatan yang kita berikan memberi manfaat kepada orang beriman. Dia nak terima tak terima tu terpulang pada dia. Mungkin satu hari terdetik di hati dia untuk berubah. Tidak disyaratkan orang yang menyeru perkara ma'ruf, melarang perkara mungkar, dia tu mestilah dalam keadaan yang sempurna. Tak juga, tidak perlu sempurna. Kadang-kadang dia serba kekurangan, dia pun bukan orang baik tapi dia tegur, tak apa. Terutama dalam bab melarang kemungkaran, walaupun dia sedang buat kemungkaran, wajib ke atas dua perkara. Dia sedang buat kemungkaran, dia lihat orang lain buat kemungkaran, wajib kepada orang yang sedang melakukan kemungkaran dua perkara. Perkara yang pertama, dia suruh diri dia dan dia larang diri dia. Dia sedang buat, larang diri dia, tegah diri dia supaya jangan buat, tinggalkan benda ni. Perkara yang kedua adalah dia suruh orang lain stop, suruh orang lain berhenti benda ni, larang orang lain daripada melakukan perkara ni. Syarat orang yang nak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar hendaklah dia adalah aliman, orang mempunyai knowledge. Dia tahu benda ni tak boleh buat. Makna dia tahu, dia ada knowledge, ada ilmu. Benda ni adalah benda baik, disuruh buat. Jadi dia ada knowledge, ada ilmu. Contoh, setiap fakullu ahadi ahlin lil amar bil wajibat. Contohnya, setiap orang yang menyuruh kepada amar ma'ruf, kebaikan. Contoh perkara-perkara yang wajib, semayang, puasa. Kita ingatkan dia, esok niat, malam ni niat puasa, esok nak puasa ni. Kita ingatkan dia. Itu wajib. Wajib. Dan larang daripada perkara-perkara mungkar, seperti larang minum arak, berzina dan sebagainya. Itu semua orang tahu. Itu semua orang tahu, memang tak boleh minum arak, tak boleh berzina, semua orang tahu. Kalau esok bulan puasa, bulan Ramadan, semua orang tahu. Itu termasuk amal ma'ruf nahi mungkar juga. Tapi ada ketikanya dalam masalah-masalah daqaiqul af'al wal aqwal, dalam masalah-masalah yang agak rumit seperti perkataan dan juga perbuatan, ataupun yang berkaitan dengan ijtihad lah, kita kata ijtihad. Orang awam tak tahu benda ni, dia perlu refer kepada ulama. Sebab mungkin kita ingkar satu perkara, tapi sebenarnya benda tu bukan ijma', tetapi benda tu adalah mukhtalaf fi, benda yang ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Al-inkar innama yakunu fi ma ajma' alaih. Ingkar yang kita boleh, kita mengingkari perbuatan seseorang yang semua ulama kata haram. Tapi kalau ada ulama kata ini haram, ada ulama kata tak haram, ni makruh je, maka kita tak boleh untuk mengingkari perkara tersebut. Ataupun ada ulama kata ini haram, ada ulama sebahagian kata ini adalah harus. Kita masih tak boleh untuk kita mengingkari, sebab dia ada mukhtalafih, kita panggil masalah yang ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Tapi kalau ijma', sebulat suara ulama semua kata tak boleh, maka barulah kita ada hak untuk larang dia. Ini dipanggil masalah kita menegah kemungkaran dalam satu masalah yang perlukan ada knowledge, ada ilmu, terutama di kalangan para ulama. Mereka lebih tahu yang mana yang boleh, yang mana tak boleh. Kalau tak boleh tu, adakah semua berpandangan tak boleh, ataupun sebahagian je yang berpandangan tak boleh? Jadi ini kesimpulan Ustaz, ada rumah kata tak boleh, ada kata harus. Jadi kena tegah juga. Kita tak boleh tegah. Contoh, kita tengok orang sembahyang sunat selepas subuh. Kadang-kadang kita nak bagi tahu tak ada solat sunat lepas sembahyang subuh. Kita tak tahu dia sembahyang apa, kita tanya pun tak, kita beri teguran. Kita tanya pun tak dia sembahyang apa. Dia dah sembahyang subuh sekali yang kita berjemaah di masjid, kemudian dia bangun.
Kita tak tahu dia sembahyang qada ke, dia sembahyang qabliyah subuh ke yang dilambat, ataupun dia qada yang semalam punya ke, kita tak tahu. Jadi bila kita tak tahu, tak boleh kita ingkar, tak boleh kita tegur atas perbuatan dia yang solat 2 rakaat. Ataupun dalam mazhab Maliki contohlah, dia ada aurat ni ada 2, satu aurat mughalladhah, satu lagi aurat yang tak mughalladhah. Aurat yang mughalladhah ni aurat qubul dubur. Aurat peha dia aurat yang ringan. Peha dalam mazhab Maliki lah. Jadi kalau kita nak ingkar satu perkara, kata peha ni aurat, wajib tutup, kita tak tahu kemungkinan dia mazhab Maliki. Dia auratnya ringan. Jadi ada benda yang boleh ingkar, ada boleh kita tak boleh ingkar. Kalau benda tu confirm, memang semua, kalau macam minum arak semua orang tahu, mana bukan kata mazhab, semua agama kata tak boleh minum arak sebab arak tu adalah perkara memudaratkan. Kalau berzina pun saya rasa semua agama tak membenarkan zina. Sebab zina ni akal normal manusia pun dia anggap benda ni jelek. Mestilah semua agama dia nakkan keturunan yang baik, terpelihara nasab yang bagus. Kalau zina, kalau nikah muta'ah itu haram, tapi sebenarnya mungkin dia anggap itu bukan zina. Itu yang dia kata bagus tu. Tapi sebenarnya kalau dianggap zina, kalau betul lah zina, kalau dianggap zina, pasti dia pun menganggap jelek, tapi cuma dia ubah nama je, daripada zina jadi nikah muta'ah. Sebenarnya zina juga. Ada dalil ayat Quran, ada 4 ayat Quran yang diberikan di sinilah. Kemudian ada beberapa hadis mengenai amal ma'ruf nahi munkar. Kita akan sambung pada minggu yang akan datang insya-Allah. Cukup sekadar itu lah. Kita sambung 534, tapi kita baca ayat Quran dengan hadisnya. Kita tak baca nota Imam Nawawi tu, kita dah baca dah. Kita terus kepada firman Allah Ta'ala. Ada 4. Dan juga ada beberapa hadis yang menyuruh perkara yang baik, melarang perkara yang mungkar. Lepas tu baru kita masuk bahagian penjagaan lidah. Cukup sekadar tu dulu untuk pada pagi ini. Semoga Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita semua. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.